Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Titah terkini ya daripada yang di Pertuan Agong. Dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia bersetuju ya dengan gesaan ya daripada titah yang di Pertuan Agong ini. Khususnya mereka-mereka yang biadab, yang tidak menghormati, mempertikai, memperlekeh kuasa Majlis Raja-Raja ataupun institusi diraja. Dan untuk perkara kedua yang menarik untuk saya kongsikan adalah berkaitan dengan martabat negara kita. Sekali lagi, tahniah kita ucapkan kepada Malaysia atas kemenangan ini. Jadi sahabat semua, dua perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan. Jadi saya ingin bersama-sama dengan Anda untuk mengongsikan apakah isu itu. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Untuk yang pertamanya, tuntutan Sulu. Malaysia peroleh kemenangan penting terakhir. Kenyataan terkini daripada YB Azalina Othman. Tahniah kita ucapkan. Ya, sekali lagi nama negara kita, kedaulatan negara kita berjaya dipertahankan. Ya, kerajaan telah memperoleh kemenangan penting terakhir di Mahkamah Agung Belanda hari ini yang membuat keputusan berpihak kepada negara kita Malaysia dan menolak rayuan yang difailkan oleh kumpulan Sulu, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Azalina Othman Said. Menerusi akaun X beliau hari ini, YB Azalina berkata keputusan Mahkamah Agung Belanda iaitu suatu yang muktamad dan sahih. Jadi ia menamatkan percubaan pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan tuntutan mereka yang tidak sah terhadap Malaysia di negara Belanda hari ini. Jadi keputusan Mahkamah Agung ini mengesahkan keputusan Mahkamah Rayuan Hague pada 27 Jun 2023 yang mengekalkan cabaran Malaysia terhadap permohonan pihak yang menuntut di Belanda untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir yang dibuat oleh Dr. Gonzales Tampa di Paris pada 28 Februari 2022, kata YB Azalina. Pada 27 Jun 2023, Mahkamah Rayuan di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir timbang tarah yang dikatakan berjumlah sebanyak 62.59 bilion ringgit yang akan dikuatkuasakan di Belanda. Sebelum ini, 8 warga Filipina menfailkan prosiding timbang tarah di Spanyol bagi menuntut berbilion-bilion dolar daripada Malaysia berhubung isu Sabah, dan sebuah mahkamah di Madrid pada Mac 2019 telah melantik Stampa sebagai penimbang tarah dalam kes itu. Stampa pada 28 Februari 2022 telah membuat keputusan maafkan saya, untuk memihak ya kepada mereka, dan award akhir sebanyak 14.9 bilion USD hasil daripada timbang tarah palsu telah dikeluarkan secara haram oleh Stampa kepada 8 penuntut itu. Walaupun pelantikannya sebagai penimbang tarah sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Spanyol, jadi dalam usaha mereka untuk menguatkuasakan anugerah akhir 14.9 bilion USD itu, kumpulan Sulu itu dilaporkan telah cuba merampas aset Petronas milik Malaysia di Luxembourg, aset di Belanda, dan juga menyasarkan aset diplomatik Malaysia di Perancis, termasuk sebahagian daripada kedutaannya. Dan sementara itu pada 17 Mei tahun ini, Malaysia dimaklumkan mengenai keputusan Mahkamah Rayuan Madrid yang menolak rayuan Stampa dan mengekalkan hukuman penjara 6 bulan dan larangan 1 tahun daripada menjalankan tugas sebagai penimbang tarah. Kerajaan Perpaduan Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara agresif menentang dakwaan 8 individu itu. Malaysia telah memperoleh kemenangan muktamad dalam pertikaian yang telah berlarutan sejak sekian lama. Hasil keputusan yang berpihak kepada negara kita oleh Mahkamah Luxembourg di Mahkamah Rayuan di Belanda ya, Mahkamah Rayuan di Paris, dan juga di Mahkamah Spanyol. Jadi itu dia sahabat semua, kedaulatan ya negara kita berjaya dipertahankan. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan juga individu yang bertanggungjawab ya, YB Azalina, untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, aset negara kita
ya daripada diceroboh daripada perkara ini. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kerana kemenangan ini adalah satu kemenangan yang amat bermakna buat negara kita. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Dan yang kedua, yang kedua tadi yang saya katakan, apakah titah daripada yang di Pertuan Agong yang saya percaya seluruh rakyat Malaysia mempersetujuinya. Jadi ini dia sahabat semua, amaran daripada yang di Pertuan Agong. Darjah kebesaran ditarik balik jika cemar nama negara. Terbaik ya, ini yang saya katakan. Saya percaya bukan saya seorang, tetapi seluruh rakyat Malaysia sangat bersetuju dengan titah daripada yang di Pertuan Agong hari ini dalam memberi ya arah amaran untuk menarik balik darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan daripada penerimanya jika mereka terlibat dengan jenayah, mencemarkan nama negara atau dihukum oleh mahkamah. Baginda bertitah, setiap penerima yang telah dipilih seharusnya bersifat jujur dan amanah kepada pemerintah, menjaga tingkah laku dan tidak terlibat dalam kegiatan rasuah dan sebarang kesalahan jenayah. Jadi sekiranya ada penerima yang mencemarkan nama negara atau melakukan jenayah yang telah dihukum oleh mahkamah, maka segala darjah dan pingat kebesaran akan ditarik balik. Goodbye to it, ucap selamat tinggal kepadanya, kata yang di titah yang di Pertuan Agong. Sehubungan itu saya telah arahkan kerajaan untuk menyemak senarai banduan di semua penjara, dan mana-mana banduan yang ada darjah kebesaran maka ia akan ditarik balik. Hal ini hanyalah untuk darjah persekutuan dan wilayah persekutuan. Darjah negeri-negeri lain saya tidak masuk campur titah Sultan Ibrahim pada istiadat menghadap istiadat pengurnian darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong hari ini. Turut berangkat di istiadat yang berlangsung di Balairung Seri Istana Negara ialah Raja Permaisuri Agung Raja Zarid Sofia. Sri Paduka Baginda bertitah setiap tahun banyak pihak menaruh harapan dan berusaha untuk mendapatkan darjah kebesaran sempena sambutan rasmi ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Malah titah Sultan Ibrahim ada juga yang terpedaya dan ditipu oleh ejen-ejen yang mengambil kesempatan. Sultan Ibrahim mendedahkan ada juga yang melobi Baginda untuk mendapatkan darjah yang membawa gelaran Tan Sri atau Datuk, namun perkara itu tidak dilayan sama sekali. Kata Baginda lagi, saya suka nyatakan di sini bahawa setiap pencalonan dibawa oleh kerajaan akan saya teliti satu persatu dan pertimbangan akan dibuat kepada calon yang betul-betul layak, yang telah berkhidmat dan berjasa kepada kerajaan, masyarakat dan negara, titah Sultan Ibrahim. Sehubungan itu Baginda bertitah hanya yang berkenan untuk mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan kepada 116 penerima sahaja pada tahun ini. Jadi terdahulu Ketua Setiausaha Negara Samsul Azri Abu Bakar mendahului senarai 116 penerima. Dia dikurniakan darjah Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran Tan Sri. Itu dia amaran daripada yang di Pertuan Agong, ya, mana-mana individu, mana-mana pemimpin, ahli-ahli politik atau siapa sahaja yang dikenakan hukuman di penjara, ya, setiap gelaran itu akan ditarik balik. Tahniah kepada ketegasan ya yang di Pertuan Agong kita. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja dua perkara yang saya kongsikan tadi. Yang pertamanya, ya, kerajaan Malaysia memperoleh kemenangan. Ya, kita ucapkan tahniah kerana berjaya menjaga kedaulatan negara kita. Dan yang kedua tadi adalah berkaitan dengan titah daripada yang di Pertuan Agong, amaran keras ya akan menarik ya anugerah-anugerah yang telah diterima kepada sesiapa sahaja individu yang dipenjara, didapati bersalah dan juga mencemar nama baik negara kita. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.